Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah bagi kita hidup untuk sekian harinya meneruskan kehidupan kita. Moga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita sambung surah Kahfi. Itulah hari ini kita baca dari ayat 98. Jadi buka surat 304, juzuk yang ke-16, surah yang ke-18, surah Kahfi, ayat yang ke-98. Ayat 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza rahmatun min rabbi. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita merafa'kan setinggi-tinggi puji, syukur dan puja kepada Allah yang Maha Agung, satu-satunya Tuhan yang benar-benar wujud, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disujud, dan satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan segala yang wujud. Dialah Allah yang sepatutnya menjadi entiti tertinggi dalam kehidupan kita, karena tidak ada yang lebih berkuasa melainkan Dia. Dan hidupnya kita hari ini adalah untuk dalam maksud tujuan mentauhidkan Dia dan tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun jua. Selawat dan salam ke atas Rasul kita, utusan Allah yang Allah pilih untuk menerima wahyu darinya dan kemudian menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Lalu baginda menjadi contoh, teladan, panduan, ikutan dalam apa jua aspek dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang kita nak sembah itu. Juga selawat dan salam ke atas ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka yang suci yang Allah pilih untuk menjadi pendamping kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama baginda, makan, minum, hatta tidur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ke atas sahabat-sahabat Nabi yang berjuang bersama dengan baginda, yang menjadi perantara antara kita yang jauh ini dengan baginda yang dah lama wafat dan meninggalkan dunia. Daripada sahabat sampai kelah generasi seterusnya dan seterusnya, sehingga ajaran Islam itu sampai kepada kita. Begitu juga kepada semua para pengikut baginda yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada lafaz yang lebih baik untuk kita ucapkan lebih daripada nilai syukur kita bahawa Allah pandu kita kepada hidayah. Ini nikmat paling berharga dalam hidup kita. Walaupun kita susah yang beriman. Ada juga yang kaya yang beriman. Orang sehat yang beriman. Orang sakit yang beriman. Peniaga beriman, guru yang beriman, pencen pun beriman. Yang penting kita nak, sebagaimana Allah Ta'ala kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cita-cita kita ialah untuk kita berakhirnya hayat ini dalam keadaan kita beriman dan menyerahkan diri kepada Allah yang Maha Esa. Itulah matlamat dan cita-cita kita, sehingga dengan wafatnya, dengan matinya kita, berakhirlah ujian Allah kepada kita. Berakhirlah ujian yang kita boleh pilih untuk buat apa yang kita nak buat. Selepas daripada mati, nombor ujian. Yang ada fitnah tu, tes dalam kubur, nak tahu selama hidup ni kita lepas ke tidak ujian. Maka bermula daripada situ berlakulah awal persinggahan akhirat. Nabi SAW kata, al-qabru awwalu manazil min manazilil akhirah, atau kama qala Nabi SAW. Lebih kurang maknanya Nabi kata kubur itu persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Mana lepas daripada tu, siapa yang baik di kuburnya, baiklah di akhirat.
Siapa yang tak baik di kuburnya, tak baiklah di akhirat. Maknanya bermula di situ adalah waktunya menerima balasan dari sebuah ujian kehidupan yang selama ni kita sedang jalani. Mudah-mudahan Allah jaga kita, pandu kita, bagi hidayah kepada kita. Tapi doa tu doalah. Salah satu daripada orang panggil asbab hidayah ialah kita kena kembali kepada hidayah yang Allah dah turunkan. Kita tak minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuklah hidayah. Hidayah ni bukan kita mari duduk gitu tiba-tiba ting mari mimpi aku dapat hidayah. Allah bagi hidayah sama dengan Allah bagi rezeki. Sebab Allah Ta'ala kata yarzuqur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah dia sempitkan rezeki siapa dia nak, dan dia bagi rezeki siapa yang dia nak. Dalam ayat hidayah Allah Ta'ala kata yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dia bagi hidayah siapa yang dia kehendaki, siapa dia kehendaki. Jadi macam mana Allah bagi rezeki, ada orang banyak, ada orang sikit, ada orang miskin, ada orang kaya. Begitulah hidayah Allah Ta'ala bagi. Ada orang dapat hidayah beriman tapi sikit je. Ada orang hidayah banyak. Ada orang hidayah Masya Allah. Ada orang ilmu dia banyak lagi. Ada orang jauh daripada hidayah. Jadi kita ni Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bukan kita nak kata kita ni baik betul dah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Ujungnya Allah ni dia pandu kita untuk kita ni mari boleh duduk dalam majlis ilmu, boleh duduk baca Quran, boleh duduk untuk dengar makna-makna Al-Quran. Dan majlis-majlis sebegini sebenarnya majlis yang rare, orang panggil rare. Jarang-jarang, tak ramai hok mari, tak banyak hok ada. Kalau kita perhati kalau kita tak ada majlis kuliah macam ni, orang paling macam anak ayam hilang ibu, tak tahu nak pergi mana. Betul. Tak ada. Kita kalau zaman tak ada apa panggil media sosial, tak ada live, tak ada gapo kan. Tak ada majlis ilmu ni kan. Dia jadi macam kosong. Tapi kalau nak cari majlis lain, hiburan tu ya. Dengan TV-nya, dengan radio-nya, dengan konsertnya, dengan shopping mall-nya, dengan taman temanya, dengan tasiknya ada tepi kita. Macam-macam. Hiburan ni banyak. Tapi untuk jiwa, rare, barang jarang-jarang ada. Sebab tu kita kata Alhamdulillah. Allah pilih kita. Bukan sebab kita baik tak, sebab rahmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis, dalam satu hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala kata ya ibadi innama hiya a'malakum uhsiha thumma uwaffiha. Sesungguhnya lebih kurang makna dia, saya lupa lafaz dia. Allah Taala ni dia simpan amalan-amalan kita, dia kira dan dia balas di hari akhirat. Di hujung hadis tu Nabi kata faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa tiba sampai hari akhirat dia mendapati kebaikan, sampai akhirat dia dapati kebaikan untuk dia, falyahmadillah, maka di saat itu pujilah Allah. Puji Allah. Sebab kita setara ni bukan sebab kita, sebab Allah. Tapi usaha kita mencari hidayah tu kena. Wa man wajada ghaira dhalik, siapa yang mendapati lain daripada tu, makna lain daripada kebaikan, fala yalumanna illa nafsah. Kata Nabi dalam hadis kursi, Allah Ta'ala kata siapa yang tak jumpa kebaikan, dia jumpa lain daripada kebaikan, which is keburukan, azab dan sebagainya. Kata Allah, fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia cela melainkan dirinya sendiri. Why? Sebab jalan hidayah Allah dah bagi, Quran Allah dah turunkan,
Bahkan Allah bagi jaminan, dia jaga. Dia jaga. Takkan ada orang boleh rosakkan Quran walau satu huruf. Allah jaga. Rasul dia hantar, utuskan. Mutiara kata Rasul diwariskan. Sehingga hari ini kita kata ihdinas siratal mustaqim, kita minta hidayah. Hidayah tu sebenarnya dah turun 1400 tahun dulu. Kita hanya perlu cari hak turun tu. Bahkan bukan kata cari tu susah dah, depan mata kita je. Quran depan mata kita. Baca, buka, belajar, faham, amal. Tu pun kadang-kadang kita ni gelecek, panggil gelecek, tergelincir. Nak buat, mari rasa nafsu biasalah. Orang kita ada nafsu berlaku. Nah. Tapi alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Nikmat yang syukur bila kita tengok isu sehari dua hari ni, aku panggil ajaran-ajaran yang dulu difatwa sesat, sekarang difatwa tak sesat. Dulu kata sesat, lah ni kata tak sesat. Orang kata apa justifikasi sekarang ni tak sesat? Tak ada, saja-saja nak kata dia tak sesat. Dulu sesat tu sebab ada A, B, C, D. Ni sebab dia sesat. Sebab apa? Sebab dia anggap ada wali yang mengawal dunia ni. Sesatlah sebab Allah yang mengawal dunia, bukan wali. Dan dia kata macam-macam lah kesesatan dia ni. Siapa boleh doa kepada orang yang mati, orang wali ni boleh tolong kita, macam-macam. Dulu ni sebab kesesatan. Mari hari ni jadi tak sesat. Apa? Tak ada. Nak kata boleh diamalkan selama tidak bercanggah dengan Quran dengan Sunnah. Bercanggah dah tu. Tapi yang saya nak sebutnya apa? Inilah hidayah. Kalau tuan-tuan kata tiba-tiba dulu Arkam ni sesat, difatwakan sesat, sampai satu hari, tiba-tiba orang Arkam ni dia boleh naik sampai satu jawatan dalam sebuah negara ke negeri ke, satu jawatan penting, dan dia kata Arkam dah tak sesat. Contoh, kita bagi orang yang belajar, kita kata sesat ke tidak itu bergantung kepada jalan hidayah yang Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kata ini jalan kebenaran, tiba-tiba hak dia buat menyimpang daripada jalan kebenaran, walaupun 1000 orang kata betul, Allah Ta'ala kata tak betul, tetap juga tak betul. Inilah hidayah. Hadis yang saya baca semalam dalam masjid, kata seorang sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, hadis tu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hudzaifah ibnul Yaman dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak tanya benda ni jarang orang tanya. Orang lain tak tanya, aku nak tanya. Hudzaifah ibnul Yaman dia kata, dulu ni kami hidup dalam keburukan, jahiliyah, sehingga kemudian datangnya Islam membawa kebaikan kepada kami. Aku nak tanya, ada tak selepas kebaikan ini akan kembali kepada keburukan? Nabi kata, ya. Lepas daripada tu, lepas keburukan tersebut, akan ada ke lagi kebaikan selepasnya? Yang dulu buruk, lepas tu baik, lepas tu buruk semula. Lepas buruk semula tu akan baik semula ke? Nabi kata, ya. Lepas hak baik semula tu, apakah akan berlaku kerosakan sekali lagi? Nabi kata, ya. Dan Nabi SAW sebut di waktu itu adanya orang-orang pemimpin-pemimpin yahtaduna bighairi hadyi wa yastannuna bighairi sunnati.
orang yang mereka mengikut jalan hidayah yang bukan hidayah aku, jalan petunjuk bukan petunjuk aku, dan mereka mengajak kepada sunnah yang bukan sunnah aku. Sunnah siapa? Mana ada Nabi dah. Maknanya mereka ni mengajak kepada jalan yang menyimpang daripada hak Nabi ajar. Dalam riwayat yang lain dipanggil du'atun ala abwabi jahannam. Mereka adalah para pendakwah yang menyeru kepada pintu neraka. Nampak macam baik, tapi yang mereka ajak tu ke pintu neraka. Tu bibit-bibit awal sebelum datangnya pendusta paling besar, Dajjal. Datang dengan watak baik, berkuasa, orang panggil ramai pengikut. Siapa yang ikut dia dapat kebaikan di dunia, dapat nikmat, kaya, makanan banyak, tak susah. Tapi dia menyeru orang kepada pintu neraka kerana dia menyimpang daripada jalan hidayah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah dalam hadis itu, kata Hudzaifah ibn Yaman, kalau tiba-tiba aku duduk di zaman tersebut, apa yang aku nak kena buat? Hudzaifah ibn Yaman, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku nak kena buat? Dia mesti baik dia tanya soalan tu. Kalau dia tak tanya, kita pun tak boleh nak jawab kok. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dengar dan taat kepada pemimpin walaupun dia buat zalim kepada kamu. Maknanya kamu jangan duk lawan-lawan, ikut je. Ikut dari sudut taat pada pemimpin, tapi bab hidayah jaga. Dalam riwayat yang lain, bersamalah kumpulan kaum muslimin, jamaah, kumpulan orang Islam. Cari mana kumpulan orang Islam yang masih lagi ada wujud zaman tu, bergabunglah dengan mereka. Talzamu jama'atal muslimin. Bergabunglah dengan kumpulan orang Islam. Kalau ada zaman tu, bergabunglah dengan mereka. Para ulama dalam membahaskan jamaah kumpulan orang Islam, apa sebenarnya yang dimaksudkan? Ada sebahagian kata majoriti umat Islam. Ada sebahagian kata jamaah di sini merujuk kepada kumpulan Islam yang seluruhnya bermula zaman sahabat, tabi'in, iaitulah kita panggil ahlus sunnah wal jamaah. Itu jamaah sahabat Nabi. Maknanya zaman tu bila berlaku fitnah, kamu kena ikut Islam seperti mana Islamnya para sahabat. Apa yang mereka dengar daripada Nabi, mereka amalkan daripada Nabi, kamu ikut seperti mana mereka. Kamu jumpa hadis, kamu tengok macam mana sahabat faham, macam mana ulama yang bahas sampai ke seperti mana mereka faham, ikut mereka. Kata di Hudzaifah, kalau zaman tu tak ada yang macam tu. Tak ada kumpulan Islam, tak ada. Orang yang nak ajak seperti mana nak mengajak kepada manhaj sahabat dulu, tak ada. Macam mana nak buat? Nabi SAW kata, kamu menyendiri, biarlah. Kamu tetap juga berada dengan kebenaran, dengan panduan wahyu Quran, hak ada ni, sunnah ada. Orang lain tak nak pakai tu, kamu seorang yang tinggal. Nabi kata, kekallah bersendiri bersama dengan hidayah ni, walaupun kamu terpaksa duduk bersendirian dan mati keseorangan di bawah pokok. Mana lari daripada orang duduk dalam hutan, kau duduk mana kau, sampai mati bersendirian mempertahankan hidayah. Itu pesanan Nabi SAW. Zaman fitnah ni berat. Inilah kita dah baca dalam surah Kahfi.
Waktu akhir zaman ni memang kena baca surah Kahfi ni. Apa yang berlaku kepada 7 orang Ashabul Kahfi, lari duduk dalam gua. Why? Sebab apa? Hidayah, jaga iman. Kita duk bimbang. Hak bimbangnya orang hak memang dia tak baca Quran, dia tak baca hadis, dia tak mari dengan ilmu gini. Tiba-tiba orang kata, "Oh, ni boleh dah ni buat ni." Padahal hak boleh tu ritual dia masih sama waktu zaman tak boleh tu. Tak ada yang berubah. Kitab mereka masih kitab sama, tok guru mereka masih tok guru yang sama, ajaran mereka, kepercayaan mereka, amalan mereka masih sama. Zaman dulu sesat, zaman sekarang ni kerana ada kekuasaan maka sudah jadi tak sesat. Tak ada berubah, tak ada apa yang berubah. Kalau tiba-tiba hari ni orang kata arkam yang dulu difatwakan sesat, sekarang ni dah tak sesat dah. Contoh. Tapi amalan mereka sama. Mereka masih menganggap Abuya dia tu boleh cakap dengan Nabi. Boleh menganggap Abuya tu tak mati, hanya duduk pergi bertemu dengan Allah seperti mana Nabi Musa bertemu dengan Allah. Ada pula aurat Muhammadiyah, dia duduk amal, kepercayaan dia pelik-pelik jauh menyimpang daripada Nabi. Walaupun ekonomi dia bagus, walaupun panggil keuangan dia bagus, tapi kepercayaan akidah dia tu menganggap Abuya tu sebagai orang yang perantara, seolah-olah dia lah Imam Mahdi. Maka kepercayaan tu atas dasar tu kata sesat. Tiba-tiba oleh kerana dia ekonomi dah bagus, duit dia banyak, buat settle semua, kita kata dia kata arkam dah tak sesat dah. Kita boleh tahu apa yang berubah. Kalau dia kata arkam tu Abuya dah tak ada, kita tak percaya dah, Jah pun dah mati, kita dah tak percaya dah, kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Contohnya dia kata kita nak amalkan hak Nabi ajar dah, tak nak kaitan dengan ajaran Abuya dulu, dia dah tak ada dah. Kita sekarang ni kembali kepada Quran dengan Sunnah, seperti mana Imam Bukhari, Imam Muslim gini. Dan kalau dia berubah macam tu, kita review balik. Tapi kalau masih tak berubah, tiba-tiba nak justify dulu dia sesat dan tak sesat, itu bukan satu perkara yang benar. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, neraca hidayah ni kena jaga. Dan kita minta dengan Allah biar Allah pandu kita. Bukan sebab kita betul tak, kerana kita mencari kebenaran yang Allah turunkan kepada manusia. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu datangnya dari Allah, milik Allah. Kalau Allah Ta'ala kata benar, benarlah. Kalau Allah Ta'ala kata salah, salahlah. Kalau dah sampai dia menganggap ada wali berkuasa mengatur alam ini, dan ada wali bila kita nak berdoa kena minta dengan wali tersebut, kita tak boleh minta direct kepada Allah, sebaliknya kena minta melalui wali itu. Sebab wali itu Allah dah bagi kuasa kat dia mengatur alam. Nak kata tak sesat lagi kat mana? Sesatlah tu. Sebab kita nak baca dalam Quran, Allah suruh minta dengan dia. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mengatur alam semesta, kita dah belajar selama ni Allah yang mengatur. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jelas Tuhan penguasa sekalian alam. Dia jadikan matahari, jadikan bulan, peredarkan matahari dan bulan, menggilirkan malam dan siang, menurunkan hujan daripada langit, kemudian tumbuh-tumbuhan. Dia belaka yang menyebabkan kapal boleh berlayar di lautan, awan berarak di langit, angin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa, ada yang tiba-tiba jadi ribut yang kuat. Semua ni adalah kekuasaan Allah di bawah kalimah Alhamdulillahi Rabbil alamin. Tiba-tiba ada orang yang kata ada wali yang jaga. Jadi kamu nak minta, jangan minta dengan Allah, minta dengan wali. Syirik lah tu. Tiba-tiba nak kata tak sesat. Allahu Akbar.
Tuan-tuan, perkataan manusia tak mengubah apa-apa. Kalau selama Allah kata benda tu tak betul, kita kena kata tak betul. Bandingkan perkataan yang saya sebut tadi dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kata ada wali yang menguasai, yang ni kita jadikan dia perantara, minta dengan dia supaya dia minta dengan Allah, maka itulah yang telah berlaku kepada para penyembah berhala. Dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala kata, orang yang kafir yang meminta dengan selain Allah, dia kata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tak sembah pun berhala ni, kami hanya anggap berhala ni perantara antara kami dengan Allah. Sebab berhala tu, siapa berhala tu? Berhala tu bukan patung biasa-biasa, patung orang-orang soleh. Orang soleh tu dah mati, dia buat patung. Jadi dia anggap patung ni macam orang soleh tu waktu hidup. Jadi dia meminta hajat dengan patung ni dengan anggapan roh orang soleh tu boleh dengar doa dia dan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik dah, syirik. Itu syirik pada penyembah berhala. Ini juga syirik pada orang yang menyembah kubur. Benda sama. Apa mau sembah kubur? Aku tak sembah kubur. Aku hanya anggap tuan orang dalam kubur tu, dia boleh menjadi perantara antara kami dengan Allah. Sama lah ayat tu. Patut sesat ke mana? Ajaib. Tapi itulah hidayah ni, jangan kita sombong dengannya. Kita tak kata pola dok. Kita kena kata pertama, alhamdulillah ya Allah, Allah dah bagi aku faham selama ni aku baca Quran. Biarlah aku ni tak tahu ilmu banyak-banyak erti pun, yang penting aku belajar apa yang Allah Ta'ala nak. Mari pula kata ni ilmu peringkat bawah ni, ilmu kulit ni, kami tahu ilmu isi, mu tahu ilmu kulit, kami tahu ilmu isi. Mu ambillah isimu kalau sesat lah. Aku kulit pun kalau betul biarlah. Kita nak hak Allah. Mu panggil kulit ke, mu panggil ilmu bawah, mu ilmu martabat tinggi ke, ikut mu. Yang penting kita ni nak hidayah dari Allah. Allahul Musta'an. Nak jadi supaya Zulkarnain nak kita baca ni, kita ni tak kaya macam dia lah. Tak kaya macam dia lagi mula dah. Tak mari lagi dajjal, segala dajjal tu. Ni baru dajjal kecil baru mari ni. Sungguh dalam hadis sebut akan datang dulu dajjal kecil ni sebelum dajjal besar tu mari. Bapak dajjal ni, ni dajjal hak sebenar. Hak mata satu tu bapak dia. Bukan mata dia satu atas dahin ni. Dia ada dua juga, cuma mata dia rosak sebelah. Rosak sebelah. Sebagai bukti nak tunjuk ke orang dia bukan Tuhan. Tapi hak rosak sebelah tu, dia siapa mengaku, dia mengaku jadi Tuhan. Mengaku jadi Tuhan ni dalam banyak aspek, tuan-tuan. Ada yang mengaku jadi Tuhan seperti Fir'aun, kekuasaan tak belah mana tapi mengaku jadi Tuhan. Ayat dia keluar macam mana? Ayat dia, ana rabbukumul a'la. Itu ayat Fir'aun. Betul tak? Kita baca Quran ana rabbukumul a'la. Fir'aun kata aku Tuhanmu tertinggi. Betul? Tapi Namrud, kita baca Namrud, ada ditubik ayat macam tu? Tak ada. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Qala an atahu Allahul mulk id qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Satu jenis ngaku jadi Tuhan ni, dia sebut aku Tuhan. Jenis Fir'aun. Satu jenis ngaku jadi Tuhan baka Namrud. Namrud tak sebut aku Tuhan, tapi dia kata aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Faham tak tuan-tuan? Which is yang dia declare tu sifat Tuhan.
Tapi tetap saja orang ni dinilai sebagai orang mengaku Tuhan. Hari ni kalau seorang tu mari, aku berkuasa mengawal alam semesta, maka dalam terma dia ni mengaku Tuhan. Walaupun mulut dia tak kata aku ni Tuhan, tapi bila dia kata pengikut-pengikut aku ni jangan bimbang, hak mana nak hidup lama aku bagi hidup lama, hak mana nak mati cepat aku bagi mati cepat, hak mana tak ikut aku bagi mati cepat. Dia tak kata dia Tuhan, tapi yang dia sebut tu adalah sifat Tuhan, maka dia telah mengaku-ngaku menjadi Tuhan. Ni jenis baka Namrud. Kalau tiba-tiba hari ni ada seorang watak pakai jubah, pakai serban, pegang bidik tasbih, lalu dia dikenali sebagai dia ni sultan kepada sekalian wali, dan dia berkuasa menentukan kebaikan dan keburukan di alam semesta ini. Apa kita nak kata? Ngaku jadi Tuhan, mendakwa satu sifat dari sifat Tuhan. Tak boleh. Syirik. Benda tu kita kena tahu. Jenis baka Fir'aun dengan baka Namrud, erti beza. Fir'aun ni kurang cerdik sikit lah bahasa kita kan. Walaupun dia cerdik pintar dalam ni, tapi dia ni mengaku dengan lafaz mulut dia, akulah Tuhan. Dia berani guna nama Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Namrud tak sebutlah betul kita baca. Namrud tak kata aku Tuhan dengan lafaz Tuhan. Cuma Namrud kata aku berkuasa. Kalau Tuhan boleh menghidupkan dan mematikan, aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Sehingga Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku boleh menerbitkan matahari dari timur, terbenam di barat. Kalau betul mu ada tu kuasa, tukar. Baru dia pun diam. Fabuhital ladzi kafar. Diam. Tapi sifat dia tu mengaku Tuhan. Jadi benda macam ni, kalau ada tu tiba-tiba mari dengan watak macam tu tuan-tuan, tak kira lah dulu boleh sebutlah nama Abuya tu, Abuya. Lah ni lain daripada Abuya tu, macam-macam watak mari mengaku-ngaku memiliki kekuasaan Tuhan. Kita belajar ilmu dalam bab, saya ngaji dulu Turuq wal Adyan. Dalam silibus pengajian di universiti dulu, ngaji dia panggil pecahan-pecahan kumpulan Islam dan agama-agama. Mana kita mengaji agama-agama lain, Buddha, Hindu, Kristian, Yahudi, kita mengaji. Tapi survey lah, maknanya kita mengaji apa akidah dia begini. Kita mengaji sejarah agama dia. Dalam masa yang sama kita juga belajar Turuq, iaitulah pecahan-pecahan Islam. Hak mari dia panggil Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, berapa gini. Termasuklah juga turuk-turuk Sufiyah yang menyimpang. Syadziliyah, apa nama-nama dia. Ada setengah-setengah tok guru tarekat ni, hak melampau ni, tok guru tarekat ni, dia siapa bila anak murid dia mari menangis. Tok guru kata, "Apa menangis?" Dia kata, "Keluarga aku, hak aku sayang dah mati." Bila mati? Baru sekejap tadi. Tunggu sekejap. Dia pergi, dia kata, dia kejar malaikat maut hak ambil tu. Lepas tu dia tengok nak malaikat naik ke langit, tok guru dia naik ke langit. Lepas tu tok guru dia terbuk roh daripada tangan malaikat maut, masukkan semula daripada tubuh hak mati tu, hidup semula, semata-mata nak gembirakan pengikut dia yang sedih. Tak-tak kita dengar pun dongeng. Tapi inilah yang ada dalam ilmu tu. Dan mereka memiliki pengikut. Dia percaya boleh kembali menghidupkan orang mati, boleh menyembuhkan orang sakit, boleh macam-macam. Jadi kembali kepada asas yang kita nak sebut, hidayah ni milik Allah. Bila saya duk baca surah Kahfi ni, kebetulan pula tumbuh isi macam begini, Allahu Akbar. Kita teringat ayat hak nanti kita nak baca tu, ayat ke 104, 103, 104. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Nak dah tahu orang paling rugi dalam hidup dia dalam beramal. Apa dia?
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maksud dia apa? Iaitulah orang-orang yang hidup dia dalam kesesatan, okay? Mereka telah sia-sia amalan usaha kehidupan dunia, tapi dia duk sangka dia buat benda baik. Dia buat semayang, dia baca Quran, dia zikir gini. Tapi bila saat dia ni pergi doa minta dengan wali, tak minta dengan Allah. Habis semua zikir dia, habis solat dia, habis puasa dia, habis. Pasal apa? Pasal dia lupa satu ayat Quran. Allah Ta'ala kata, barang siapa yang mensyirikkan Allah, faqad habita amaluhu, habis semua amalan dia. Dia solat ustaz, dia puasa ustaz, dia banyak sedekah ustaz, betul. Tapi kalau dia buat satu je syirik, syirik besar, ke syirik kecil, dia buat syirik besar, berdoa kepada selain Allah, mengakui ada yang berkuasa mengatur alam semesta selain Allah. Syirik besar ni, bukan syirik kecil ni. Satunya syirik kecil, syirik besar. Amanah bergunung tinggi ni. Solat, puasa, zakat, buat baik anak yatim, buat baik fakir miskin, buat baik ibu bapa, buat baik jiran tetangga, bagi makan kepada haiwan, lagi buat baik kepada staf buka orang, manusia, jin tak ada lah, binatang pun dia buat baik. Semua kebaikan dia bergunung. Satu je syirik, dia buat minta doa kepada selain Allah. Quran kata faqad habita amal. Semua amal gunung ni satu syirik, habis semua sekali. Itu yang kita baca. Sebab tu yang kita sangat-sangat kesal apabila orang boleh justify satu benda yang berkait dengan syirik, tiba-tiba dia kata boleh diamalkan selama tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Syirik bercanggah lah tu. Allahul Musta'an. Jadi semoga Allah Ta'ala jaga kita semualah. Hari ni tak ada nak baca ayat pasal duduk rasa bimbang tu lebih sebab isu sehari dua ni tengah panas. Jadi kita rasa ya Allah, kita hak duduk baca Quran semua ni, kita minta Allah jaga kita. Hak kita paling bimbang ni orang hak memang ikut je. Ikut ni tak tahu apa. Ada seorang mari tanya saya, ustaz, saya dulu, saya cerita dah belum ni, dia nak anak dia ni lepas 2 tahun tak nak berhenti minum susu dada. Jadi dia tanya, ada orang tu dia tanya, bagi satu doa. Doa dia ni bunyi pelik. Jadi mari tanya saya, ustaz, betul ke doa ni orang bagi? Saya pun baca doa tu. Pelik bunyi doa. Dia kata apa? Doa tu, dalam doa tu, inni haramtu alaika sadyi kama haramallahu alaika lahma khinzir. Bunyi khinzir tu, dia kata saya tak faham bahasa Arab, tapi saya bunyi khinzir tu nampak pelik ustaz. Doa tu makna gapo dia tanya. Saya pun baca doa, tahu makna doa tu. Mak ni nak suruh anak ni berhenti susu, aku haramkan ke atasmu susu aku seperti mana Allah haramkan kepada kamu daging khinzir. Saya kata, ada orang ajar doa ni. Tak payah, tinggal. Kita orang ngaji ni faham lah. Kalau orang tak ngaji, dia amal semata-mata nak suruh anak dia tinggal pergi minum susu botol. Contoh lah nak, kalau dia tak tahu, dia baca doa tu tak tergamuk orang kita. Tapi ginilah ramai jenis-jenis ustaz jadian, Tok Bomo jadian, bukan serigala juga jadian. Ada banyak jadian-jadian yang main segera. Allahul Musta'an. Semoga Allah Ta'ala jagalah kita semua. Hati-hatilah. Amalan-amalan di luar sana ni banyak. Orang kemari buat amal, ajar kita buat amal gini, ajar kita buat amal gini.
pakai minyak wangi tu gini, ada minyak wangi cenuai lah, gapo lah, calik ni orang jadi minat kat kita, sembur spray sini orang jadi sayang kat kita. Semua tu adalah orang panggil amalan-amalan syirik, sihir yang telah dikomersialiskan. Boleh jual tuan-tuan, minyak pengasih boleh beli online je dulu ni. Spray minyak ni, jual minyak wangi sikit calik ni, orang jadi macam pengikat kasih suami isteri lah. Macam-macam lah. Buat TikTok jadi segala, tengah bom jadi menurun, jadi rimau, jadi bergapung. Buat live tu dia bom tukar jadi binatang. Dia manusia tengah-tengah bom jadi tiba-tiba buat live. Orang pula duk like. Orang panggil apa gila tu zaman ini. Jadi itulah dia. Nak kata kita ni hidup di zaman tu. Selama duduk dalam majlis ilmu lagu ni, kita rasa tenang, damai. Kita keluar kan, duduk sesak nafas rasa. Sesak nafas. Jadi kalau kita keluar daripada kepompong majlis ilmu ni, kita biarlah kita duduk tak lain tak apa. Saya kalau orang ajak pergi ke mana-mana, kita biarlah. Kita duduk di sekolah, duduk majlis ngajar, duduk sekolah, duduk main gitu. Kalau ajak nak pergi mana-mana kan, aduh. Baru ni pergi anak adalah graduation day, budak sekolah rendah, budak sekolah tadika je, budak lo ni kan. Baru umur 3 tahun ada graduation, main-main. Saya pun pergilah hadir, kalau nak ambil gambar lah. Allahu Akbar dengan temanya begini. Panggil pakar. Apa pakar tu? Tanduk setan bukan tu pakar. Dia panggil dia punya tema, dia panggil fairy tales. Jadi ada apa nama? Maleficent apa? Maleficent. Nama dia. Jenis tu tanduk setan tu. Ada parent tu dia pakar tanduk setan. Kata ya Allah Akbar. Maleficent. Semata-mata nak kepada tema majlis pakar tanduk setan. Saya pun duduk, saya kata minta maaf, saya duduk luar, tak boleh duduk itu, tak boleh. Sesak nafas. Orang zaman lo ni kan, dia ikut-ikut je. Orang ni pakar baju je, lanung, orang ni jadi nak panggil macam-macam lah. Tapi saya paling terkesan, mau pakar tanduk setan. Semata-mata tema majlis. Inilah dunia yang kita sedang hidup. Allahul Musta'an. Jadi gitulah, kita sambung surah Kahfi insya-Allah lah. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semua. Kita cerita tu bukan nak gelak orang, sama sekali tidak. Tapi kita nak ambil iktibar, semoga Allah jaga kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.